Okay, minasan, konbanwa. Selamat malam. Tapi bukan selamat malam yang untuk tidur tu. Dia lebih kepada ucapan selamat yang diucapkan time malam sebelum kita tidur. Alright, okay, topik kali ni dia berkenaan dengan actually saya nak menjawab beberapa persoalan tentang bahasa Jepun yang diutarakan, yang ditanya kepada saya daripada some of you lah, some of the followers. Okay, first of all, saya nak check dulu, boleh dengar tak? Sebab saya takut saya punya mic sekarang ni dia tertutup. Kalau boleh dengar, tolong just bagi tahu. Boleh dengar ataupun buat apa? Thumb. Ada siapa ni? Okay, alright. So, okay, tadi konbanwa kan? Okay, dah lalang tu saya nak share jugalah beberapa common greetings yang selalu digunakan di Jepun lah. Firstly, kalau sekarang ni, okay, Azrul Algon Queen Sang cakap boleh. Okay, thank you very much. Jelas sekali. Okay, thank you. Faiza Ibrahim Sang. Okay, ramai sekarang ni. Okay, thank you. Thank you sebab join. Sebab saya pun dah lama tak buat live ni. So, tiba-tiba rasa macam serindu pula nak tengok, nak berinteraksi dengan you all semualah. Okay, apa tadi? Dah lari fokus dah sikit. Okay, konbanwa tadi saya dah informkan. Lepas tu, ogenki desu ka? Yang ni you all biasa dengar. Ogenki desu ka maksudnya apa khabar? Okay, ada satu lagi yang ni yang consider macam bahagian macam mendalam sikit lah. Kalau kita nak tanya keadaan orang tu macam mana, keadaan lately punya orang tu punya keadaan macam mana, dia akan jadi, saya kena tengok juga kat bawah ni. Saya takut saya lupa topik apa saya nak cakap. Okay, saikin no choshi wa do desu ka? Okay, saikin no choshi wa do desu ka? Dah lalang tu, you all boleh ulang. Saikin no choshi wa do desu ka? Maksudnya apa keadaan sekarang, keadaan orang tu lah yang kita tanya tu. Saikin no choshi wa do desu ka? Okay, di sini dah lalang tu saya nak bagi tahu grammar jugalah dengan vocab sekali. Saikin maksudnya lately ataupun di masa sekarang ni. Saikin no ialah kepunyaan actually. Tapi dalam bab ni dia akan jadi saikin no choshi. Choshi tu maksudnya keadaan. Sekarang punya keadaan. Lepas tu kita ada wa. Okay, wa tu pada student saya memang tahulah kan. Do desu ka? Do desu ka ni maksudnya macam mana? So, kalau kita nak translate dia, the whole sentence, dia akan jadi the whole sentence of saikin no choshi wa do desu ka, dia akan jadi macam mana keadaan awak sekarang. Okay, kalau choshi wa i itu maksudnya elok ataupun baik, tolong buat baik, tolong tekan thumbs up. Okay, so far boleh itu baru mukadimah saja. Sebab ada beberapa soalan yang actually saya nak jawab kat sini yang dah ditanyakan oleh yang dah ditanyakan oleh followers sebelum-sebelum ni lah. Okay, saya baca daripada Nash Hamidun Sang. Okay, macam mana nak baca bahasa Jepun? Kita belajar dan baca dalam tulisan alfabet ABC. Sedangkan di Jepun mesti tulisan Jepun. Apa yang saya faham kat sini, kita nak belajar bahasa Jepun. Bahasa Jepun of course dia dalam bahasa Jepun lah. Tapi time kita belajar tu kita guna ABC. Macam mana nak adapt tu?
So actually dia ada dua cara nak belajar bahasa Jepun. Satu saya panggil sebagai direct method. Second one indirect method. Yang direct method tu, okay, direct method ni you all belajar tulisan Jepun. Di permulaan pembelajaran tu you all belajar tulisan Jepun. Tulisan Jepun tu dah jadi macam main topik. Maksudnya kena tera bahasa Jepun dalam beberapa bulan yang pertama. And then nak cakap baru masuk tak juga. Baru fokus tu pergi ke bahagian lain. Bahagian grammar, bahagian conversation. Okay, itu cara satu. Okay, cara kedua, kita belajar bahasa Jepun melalui ABC. Maksudnya tulisan Jepun tu kita macam nak cakap ignore terus tak juga. Tapi dia bukan main focus. Kita lebih kepada conversation, lebih kepada apa dia cakap, bumpur. Bumpur ni maksudnya grammar lah. So dua-dua ada baik buruk. Yang nombor satu tu all boleh belajar bahasa Jepun dengan apa saya nak cakap ni, dengan cara bahasa Jepun lah. Maksudnya tulisan Jepun ada 3, hiragana, katakana dan kanji. Okay, cara yang kedua ni dia lebih kepada you all nak belajar tu nak senang, at least biar sampai ada momentum. Maksudnya dah boleh cakap sikit, dah boleh faham sikit bahasa Jepun, and then baru kita masuk kepada yang tulisan dia tu. Saya dah inform kan tadi, dah ada baik buruk masing-masing. Yang kebaikan yang nombor 2 ni, especially kepada siapa yang busy lah, macam nak hafal tulisan Jepun ni dia bukannya senang tau. Dia makan masa, kena tulis apa semua. So kalau kita belajar secara ABC, at least kita dah faham sedikit sebanyak dia punya conversation, dia punya bumpur ataupun grammar. So once kita dah ada momentum, baru kita masuk kepada tulisan Jepun tu, dia akan senang, nak cerita dia susah sikit lah nak give up. Sebab ramai orang belajar ikut cara pertama tu, tulisan Jepun, dia push themselves untuk tahu tulisan Jepun. Tapi last macam susahnya, tapi last macam give up di tengah jalan tu ramai lah. Bukan you all semua. Mungkin ada beberapa yang di luar sana macam tu. So macam cara saya pilih cara kedua. Kita belajar secara ABC dulu supaya kita boleh faham at least sedikit sebanyak bahasa Jepun ni macam mana. Lepas tu baru kita masuk kepada bahagian tulisan Jepun tu. Alright. Okay, soalan saya tadi Okay, Saikin no choshi wa do desu ka? Kalau ada yang rasa okey, tolong tekan thumbs up. Alright. Okay, sebab okay, kalau you all ada soalan yang lain, tolong inform juga, tolong tulis juga kat sini. Kalau saya sempat, saya akan menjawab jugalah soalan tu. Okay, itu soalan pertama kan. Okay, kita ada soalan kedua. Okay, Assalamualaikum Sensei. Adakah dialek negeri-negeri di Jepun banyak perbezaan dengan yang selalu tengok kat anime, drama, movie? Sebab banyak belajar dari situ. Okay, bagus. Tetapi okay. Soalan dia tak habis lagi. Sebab contoh di Malaysia kan dialek negeri-negeri kadang berbeza dari perkataan asal. Adakah Jepun pun macam tu? Jawapan dia ialah ya. Bahasa Jepun ni dia ada dialek dia juga. Yang saya ajar student saya, dia lebih kepada bahasa yang standard. Okay? Bahasa standard tu bahasa Tokyo lah senang kita. Ataupun kalau macam Malaysia ni, bahasa yang digunakan di KL ialah bahasa standard. Bahasa standard Melayu lah. Kalau dekat Jepun, bahasa standard dia ialah bahasa yang diguna pakai di bahagian Tokyo. Okay, sebab bahagian Kansai ataupun setiap negeri tu dia ada lorak-lorak dia yang berbeza.
Tapi dalam beberapa negeri tu ada yang lebih kurang sama, sebab macam kita lah. Ada macam bahagian selatan, bahagian pantai timur, bahagian utara, bahagian tengah. Dia walaupun setiap negeri tu berbeza, tapi dia ada macam dekat-dekat sikit. Okay, boleh ha? Macam contoh ha? Kalau macam arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu tu dalam dialek ataupun bahasa standard Jepun. Arigatou gozaimasu tahu kan? Terima kasih. Tapi kalau dialek Kansai ataupun Osaka, dia akan jadi okini. Okay, yang tu totally berbeza lah. Dan kalau macam kita dekat Sabah kan, ada kat belakang tu ada bah kan. Dekat bahagian Jepun pun ada satu negeri, tempat saya belajar dulu, Akita kan. Akita Ken. Ken tu ialah negeri. Negeri Akita. Lepas tu dia ada Akita-shi. Akita-shi maksudnya bandar Akita. Dan saya belajar dulu pun Akita Daigaku, University Akita. Okay, balik pada tadi. Akita ni dia ada logat dia juga. Dan banyak yang dekat belakang ayat tu dia akan jadi ada bear. Dah bad. Okay, boleh so far? Okay, so far okay ke? Kalau rasa perkongsian saya kali ni bagus, minta tolong tekan share supaya nanti ramai kawan-kawan kat luar sana boleh dapat ilmu bahasa Jepun secara free juga ni. Sebab saya pun jarang buat live ni. Tiba-tiba hari ni terasa nak berinteraksi dengan you all semua. Alright. Okay, just nak share sikit beberapa benda lagi tentang keadaan politik kita sekarang ni. Tapi saya tak nak cerita tentang bahagian yang negatif dia lah. Saya just terfikir nak bagi tahu beberapa perkataan yang berkenaan dengan politik. Okay. Election ialah senkyo. Kenapa saya tahu ni? Sebab time saya kat Jepun, saya 10 tahun kan kat sana. So dah ada beberapa kali senkyo kat sana. So at least saya tahulah juga sedikit sebanyak perkembangan politik time tu. Dah lama dah lah. Sekarang ni just tengok daripada Yahoo Japan. Adalah tahu berapa dia punya perkembangan kat sana lah. Okay, satu lagi. Then time saya tengok TV kat Jepun tu pun dia ada selalu juga Daitorio tu ialah presiden. Dia punya Sori Daijin. Sori Daijin ni maksudnya Prime Minister. Okay, Sori ialah Prime, Daijin ialah Minister. So Sori Daijin maksudnya Prime Minister. So tu dia panjang lah. Sori dia ada 2 counts ataupun long vowels. Pada student saya tahulah. Alright. Lepas tu apa lagi? Okay, actually just nak share sikit. Ada beberapa perkataan yang saya rasa saya kena bagi tahu juga. Sebab kalau macam orang dah biasa bahasa Jepun, dia tak terasa sangat ni tau. Cuma kalau orang yang baru belajar, dia akan mungkin rasa kenapa macam pelik dia punya pronunciation ni. Okay, sebagai contoh, dalam bahasa Jepun kalau menulis kita akan refer dia sebagai kakimasu. Kalau mass form lah. Pada student saya tahulah mass form. Kalau dictionary form dia akan jadi kaku. Okay. Tapi kalau kita nak cakap cara menulis, so dia akan jadi kaki kata. Okay. So cara menulis kaki kata. Kanji no kaki kata. Maksudnya cara menulis kanji. Tapi kalau kita macam kalau orang tu tak biasa dengan bahasa Jepun, dia akan cakap apa ni tiba-tiba Muhammad ni cakap tentang kaki kata ni kan. Tapi itulah realitinya yang berlaku di luar sana lah, especially time kalau kita belajar bahasa Jepun and then kita masuk dekat company Jepun, dan kita cakap dengan bos tu,
Lah, saya pun selalu juga dulu cakap dengan bos tu, perkataan tu perkataan Jepun. So saya macam just cakap dengan bos secara biasa je lah. Tapi ada orang dengar, dia cakap macam dia ni cakap benda-benda yang mengarut ataupun entah apa-apa pun ada juga. Itu perbezaan lah antara dua jenis language ni. Okey, sekejap lah saya nak tengok apa komen-komen. Okay, Suzana Hamzah Sang. Sorry bukan Daiji ya, sorry Daijing. Ada N kat belakang tu, tapi pronunciation dia kita pronounce dia sebagai NG. Okay, ini pun pada student saya yang join kelas memang tahulah, sebab benda ni benda consider macam basic pronunciation. Okay, Senkyo election, okay, betul. Alright. Okay, so far ada satu lagi ya. Okay, ada satu soalan lagi. Ni saya baca daripada laptop saya kat sebelah ni. Basho dan tanda. Selalu dengar dan tengok dia orang cakap. Apa soalan dia ni? Okey, saya rasa saya faham lah. Apa maksud basho dengan tanda? Okay, basho itself, dia simple je. Basho ni ialah tempat. Sebagai contoh, basho wa doko desu ka? Tempat di mana? Lepas tu tanda. Okay, tanda ni dia basically yang ni dekat hujung ayat. Dia kalau ini bahasa pasar lah. So benda ni dia asal dia daripada kita panggil sebagai verb lah, verb yang past tense. Lepas tu dak tu, itu ialah bahasa pasar dia. Kita tambah dengan dak kat belakang. Sebagai contoh, kalau kairimas ialah balik. Kairimashita dia akan jadi dah balik. Tapi kalau itu bahasa formal dia, bahasa informal dia jadi kaita. Itu dah lah informal. Lepas tu dia ada satu lagi ya. Kita panggil sebagai bahasa pasar dia. Kaitan dah. Okay, yang tu lebih kepada bahagian intermediate, bahagian advance lah. Alright. Okay. Azlan Sensei ada buat one-on-one kelas ke? Ada, tapi secara jujur lah, fees dia sangat mahal. So and then bukan sangat mahal saja, sebab 101 ni dia lebih kepada memang saya punya masa untuk didik secara direct. And then saya kena monitor satu-satu perkembangan tu. So dia bukannya setakat dari segi fees saja mahal. Dia kena ada chemistry tu antara saya dengan student tu, kena betul-betul match. Baru saya ambil dia sebagai student one to one lah. Okay. Alright. So this moment, apa yang option yang ada ialah secara saya panggil secara online ataupun secara e-learning. Bukannya online live macam ni ya. Dia online secara e-learning. Saya dah buat video. So setiap video terbaru tu saya akan bagi akses dia kepada student yang join. So student saya boleh join, boleh study anytime, di mana-mana saja. Di rumah pun boleh, di pejabat pun boleh. Tapi kalau di pejabat tu janganlah time kerja lah. Nanti tak berkat pula ilmu tu. Dan jangan belajar dekat toilet juga. Itu pun nanti takut tak berkat juga. Alright. Okay, last sekali ya. Okay, kalau sesiapa yang perasan, saya tak tahu ini better saya beritahu ke tak pun. Kalau you all perasan, saya baru je cukur janggut. Okey, janggut dalam bahasa Jepun kita panggil sebagai hige. H-I-G-E, hige. Kalau cukur janggut dia akan jadi higeo sorimashita. Itu past tense. Higeo sorimasu.
ataupun higeo sorimasu tu lebih pada apa saya panggil present tense. Kalau higeo sorimashita dia jadi past tense. Okay. Kalau higeo sotta dia akan jadi past tense dan informal. Okay, dia ada beberapa cara lah kita nak sebut dia. Okay. Okay, sekejap saya tengah tengok ni Okay, saya tengok komen. Sensei konbanwa. Semoga rimas. Macam mana nak cakap? Welcome. Untuk situasi nak raikan kawan masuk dalam grup WhatsApp contohnya. Okay, ini ialah saya bagi tahu secara simple punya kotoba. Kotoba tu maksudnya word dia lah. Just cakap yokoso. Yokoso. Kalau nama dia contohnya nama dia apa? Nama dia Siti. Shiti-san. Kono group yokoso. Bahasa Jepun dia satu lagi ialah ini pun pada saya punya student memang dia orang dah tahulah sepatutnya. Kalau dia orang betul-betul belajar. Perkataan bahasa Jepun dia tak boleh nak sebut SI. C tu basically dia orang tak boleh nak sebut. So dia akan jadi she. So kalau orang tu nama Siti, dia akan jadi Shiti. So jadi Shiti-san. Cuba balik pada yang tadi. Macam mana kita nak raikan kawan masuk dalam grup WhatsApp contohnya. Shiti-san, kono group yokoso. Kono group. This group yokoso. Welcome to this group. Okay, ada apa lagi? Domo. Okay, domo pun yelah itu salah satu daripada apa saya panggil dia sebagai greeting lah. Okay, dan last sekali actually apa yang membuatkan saya rasa happy untuk buat live hari ni, dia actually time maghrib tadi ada seorang student yang join kelas online saya. So saya rasa happy lah, macam every time ada orang join saya akan rasa lebih bersemangat untuk share ilmu bahasa Jepun ni, kelas online tu. So kepada siapa yang tak tahu, kelas online tu detail tentang kelas online tu nanti macam biasalah saya akan letak dalam area komen kot nanti. Tapi you all kena go through dulu apa the whole website tu. Saya ada inform secara detail tentang kelas online saja, macam mana cara nak belajar, apa dia punya fees dia berapa lama, apa option kalau nak belajar berterusan. Itu basically saya ada tulis dalam saya punya website. Okay, saya rasa itu saja kot untuk kali ni. So last kali minta tolong kalau rasa yang sesi live saya ni bermanfaat, tolong tekan, okay kali ni nak tukar lain pula, tolong tekan heart mark dan juga share. Okay, minasang, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, itu saja untuk kali ni. Minasang, macam biasa saya cakap, gorang itadaki makoto ni arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak sebab menonton video ini. Okay, boleh follow Gorang itadaki makoto ni arigatou gozaimashita. Suradewa mata kondo. Jangan bye bye.